Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah terdengar sebahagian ustaz ataupun khatib di Malaysia ini yang mendakwa kita di Malaysia mengikuti akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mengikuti fiqh ataupun mazhab fiqh Imam Asy-Syafi'i dan mengikuti tasawuf Imam Al-Ghazali. Saya apabila mendengar kenyataan itu, lazimnya bertanya balik. Imam Asy-Syafi'i ni tak ada akidah ke? Atau entah-entah akidah beliau bermasalah kot? Lalu mereka menjawab balik. Ada yang jawab balik. Bukan begitu. Sebenarnya Imam Asy-Syafi'i tidak menulis ataupun tidak mengimlakkan diktat sebuah buku yang khas, sebuah karya yang khas dalam bab akidah. Sebab itulah kami mengikuti akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kerana beliau memiliki kitab-kitab dalam hal akidah, dalam subjek akidah. Okey, jika demikian saya tanya balik. Ada dua soalan. Pertama, betul bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki beberapa kitab, beberapa tulisan dalam hal akidah. Persoalannya, adakah kita di Malaysia ni, mana-mana ustaz ke, menggunakan kitab beliau sebagai bahan rujukan, sebagai buku teks untuk mengajar akidah kepada kita umat Islam di Malaysia? Sebagai contoh, ini kitab beliau yang masyhur, kitab Al-Ibanah. Okey, Al-Ibanah Usul Ad-Diyanah oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada tak mana-mana masjid, mana-mana surau ustaz yang mengajar menggunakan kitab ini sebagai buku teks ataupun sumber rujukan, lalu beliau mensyarahkannya? Kalau peringkat sekolah mungkinlah, tidak kan? Ini mungkin heavy sangat. Kalau bukan di masjid, di surau atau di universiti ke, silibus universiti di Malaysia, mana-mana universiti yang ada pusat pengajian Islam, ada tak menggunakan kitab Al-Ibanah ini sebagai buku teks? Kan? Okey, di sini mungkin pula di kalangan mereka berhujah kembali bahawa buku ini diragui ataupun tidak sahih disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga ada berhujah bahawa buku ini memang sahih disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi kandungan dalamnya telah dicemari, telah ditukar-tukar oleh tangan-tangan Wahabi. Okey, tuan-tuan, edisi Al-Ibanah saya ini terbitan Dar Al-Fadilah dengan tahqiq Dr. Saleh bin Muqbil Al-Usaimi At-Tamimi. Beliau muhakik bagi kitab ini sebanyak 154 muka surat ya. Kitab ni agak tebal, 154 muka surat yang awal muhakik telah menjelaskan tentang biografi Imam Abu Hasan Asy'ari itu secara ringkas, tetapi the bulk of it, kebanyakan daripadanya beliau telah menjawab dua tuduhan tersebut. Tuduhan pertama adalah apakah kitab ini sahih merupakan milik Imam Abu Hasan Asy'ari. Kedua, apakah kandungannya telah diubah suai ataupun masih original sebagaimana edisi manuskrip, sebagaimana makhtutahnya ya. Jadi tebal, panjang lebar penjelasannya sehingga 154 muka surat yang awal. Kemudian barulah dikemukakan teks Abu Hasan Asy'ari dan dengan penjelasan di bahagian nota kaki. Boleh tengok panjang ni nota kakinya. So yang atas ni teks asal, nota kaki ni daripada muhakkik. So maaf, jadi buku ini ada banyak edisi kitab Al-Ibanah, bukannya edisi berbeza-beza, bererti penerbit yang berbeza-beza dengan muhakkik yang berbeza-beza. Jadi edisi saya ini beliau telah pun menjawab dua tuduhan itu ya, bahawa pertama, kitab ini memang karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga kandungannya memang sahih, memang original, tidak ada tangan-tangan Wahabi yang telah menukarnya. Okey, ini kitab Al-Ibanah. Kemudiannya kitab Maqalat Al-Islamiyyin, juga karya Imam Abu Hasan Asy'ari. Edisi saya di sini ialah 2 jilid. Jadi persoalannya, kitab-kitab ni ada tak diajar di Malaysia? Kata kita ni mengikuti akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan? Sebab beliau ada kitab-kitab. Persoalannya, kitab-kitabnya ada tak diajar di Malaysia? Sehingga kita ni boleh mendakwa bahawa mengikuti akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya ialah, ya betul bahawa Imam Asy-Syafi'i tidak menulis ataupun tidak memiliki karya khas dalam subjek akidah.
Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, dalam kitab-kitab tulisan beliau seperti Ar-Risalah, seperti Al-Um, okey, yang ini kitab Al-Um, edisi saya ni yang sekali lagi telah ditahqiq sebanyak 16 jilid, nota kaki muhaqqiq lagi banyak daripada teks asalnya. Okey, jadi dah jadi tebalnya. Di celah-celah itu ada tulisan ataupun perkataan Imam Asy-Syafi'i berkaitan tauhid, berkaitan dengan akidah. Demikian juga perkataan, ucapan beliau ada juga diriwayatkan oleh tokoh-tokoh yang lain seperti Imam Al-Baihaqi, seperti Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dan sebagainya. Sehingga jika benarlah kita ni di Malaysia mencintai Imam Asy-Syafi'i, mengikuti mazhab Syafi'i dan begitu familiar, begitu kenal, begitu mahir dengan kitab Al-Umnya, kita juga akan dapat mengenal tulisan-tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau dalam hal akidah, dalam subjek akidah. Sebab Imam Al-Baihaqi pun imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan Imam Al-Baihaqi itulah yang banyak berjasa dalam mazhab Syafi'i ini, ya. Sudah tentu kita di Malaysia juga mengkaji kitab-kitab Imam Al-Baihaqi. Ada dekat sana, saya lupa bawa pula, ya. Lalu kalau betul kita ni bermazhab Syafi'i, kita sendiri akan dapat menghimpun perkataan-perkataan, ucapan-ucapan beliau yang asalnya mungkin berpisah-pisah, kita dapat menghimpunnya menjadi satu buku. Satu tu yang dengan itu kita sendiri dapat mengikuti akidah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa tak dilakukan demikian? Atau kitab Al-Um ni, edisi ni ke ataupun edisi lain, ada tak mana-mana masjid atau surau ustaz yang bertauliah, yang mengajar di situ, menggunakan kitab ini sebagai rujukan yang disyarahkan? Atau dalam universiti-universiti di Malaysia, ada tak kitab Al-Um dijadikan salah satu bahan pengajian? Tanya je kan, kita kan mendakwa diri bermazhab Asy-Syafi'i dalam hal fiqh, tapi fiqh kitab Al-Um ngaji tak? Kita akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengaji tak? So, bila kita mendakwa kita ni berakidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mengikuti fiqh Imam Asy-Syafi'i, apakah itu betul atau semata-mata dakwaan sahaja? Tanya je saja, tanya je. Mana tahu ada saya yang tak tahu kan? Jadi tuan-tuan dan puan, ini sebagai mukadimah. Mukadimah je baru, okey? Ini sebagai mukadimah. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahawa Imam Asy-Syafi'i sebenarnya memiliki akidah juga. Dan beliau memiliki akidah yang selari, yang sama dengan Nabi SAW dan para sahabat serta generasi awal umat Islam yang disebut sebagai generasi salafus soleh. Akidah beliau boleh kita kenali, boleh kita ketahui di celah-celah tulisannya dalam kitab Ar-Risalah, dalam kitab Al-Um, dan juga melalui ucapan beliau yang diriwayatkan secara bersanad yang ada dalam kitab-kitab lain seperti Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani ada di situ. Kitab oleh Imam Al-Baihaqi ada sebuah khas, Manaqib Imam Asy-Syafi'i pun ada oleh Imam Al-Baihaqi. Dan dari situ kita dapat mengetahui akidah Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau yang di Malaysia ni tidak melakukannya, tak mengapa. Ada tokoh lain yang telah melakukannya, yang ini menghimpunkannya dan menjadi sebuah buku. Sebelum ini saya ada membuat ulasan tentang buku ini, di mana pengarang yang ini Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari telah menghimpun, tulisan-tulisan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam hal akidah sehingga menjadi tesis PhD-nya. Cuma tesis itu tebal, lalu beliau ringkaskan menjadi sebuah buku yang kecil. Dan saya sendiri telah membuat ulasan buku ini dan saya sendiri berkata macam tak puas baca sebab bila telah pun diringkaskan, kita ni pula suka nak membaca secara mendalam, mengkaji secara mendalam kan. Lalu ada seseorang, penonton saluran YouTube saya yang mengingatkan saya di ruangan komen bahawa ada sebuah buku lain yang lebih tebal membicarakan akidah Imam Asy-Syafi'i. Dan buku itu pun kebetulan saya pun ada, saya terlupa ataupun tidak membuat ulasan sebab ia telah sekian lama, ya. Ini bukunya. Okey, judul Arabnya Minhaj al-Imam Asy-Syafi'i fi Isbat al-Aqidah yang telah diterjemahkan kepada Manhaj Akidah Imam Asy-Syafi'i. Yang ini tebal. Okey, yang ini tebal dan sebab saya beli buku, saya tulis tarikh dalam. Membelinya pada 19 September tahun 2007. Dan buku ini tak silap saya masih lagi dicetak, masih lagi in print dan juga dijual.
tuan-tuan puan-puan boleh cari di Shopee atau Lazada. Sira search atas tajuk ini. Kemudian bolehlah pilih seller yang ada special promotion ke, ada free shipping ke apa ke. Jangan tanya link kepada saya ya. Okey, jadi melalui buku ini kita juga dapat mengenali akidah Imam Asy-Syafi'i. Pengarangnya ialah Dr. Muhammad bin Al-Aqil. Okey. Saya beli dulu tahun 2007 RM94. Sekarang mungkin dah lagi mahal kot sebab dia tebal kan. Harga kertas pun sudah lebih mahal. Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Okey. Jadi video ini saya nak ulas buku ni sebenarnya. Tadi mukadimah tu macam panjang pula kan. Sebenarnya saya nak ulas buku ini. Jadi buku ini saya sendiri telah membacanya dan mendapati ia satu rujukan yang bagus untuk kita mengenali bukan sekadar akidah Imam Asy-Syafi'i tetapi manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i ya. Okay, saya bacakan secara ringkas intisari kandungannya ya. Intisari kandungannya ia dimulakan dengan biografi Imam Asy-Syafi'i. Panjang ceritanya. Lebih kurang 50 muka surat, diterangkan tentang kelahirannya, pengembaraan Imam Asy-Syafi'i dalam rangka mencari ilmu, guru-gurunya, murid-muridnya dan kitab-kitab karangan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian masuk dalam hal akidah, pengarang memulakan dengan menerangkan manhaj generasi salaf dalam menetapkan perkara akidah. Mula-mula manhaj salaf dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, mengupas pula manhaj mutakallimin. Mutakallimin ialah ahli kalam dalam menetapkan akidah. Dan yang ketiga, barulah masuk kepada manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan akidah. Jadi kita boleh tahulah antara salafus soleh, mutakallimin dan Imam Asy-Syafi'i ini duduk di mana sebenarnya. Imam Asy-Syafi'i sebenarnya dalam salafus soleh lah sebab beliau sendiri hidup pada zaman itu, wafat tahun 204 Hijrah kan. Okey. Seterusnya dibahaskan pula manhaj ataupun akidah Imam Asy-Syafi'i berkaitan iman, definisi iman. Okey. Iman tu bagaimana perbuatan, iman tu bertambah, berkurang kan. Kemudian tentang dosa-dosa besar. Okey, ini sebenarnya saya pun ada sentuh juga secara ringkas dalam beberapa video saya yang lain. Tapi tak apa, boleh rujuk di sini secara lebih khusus ya. Okey, kemudiannya dalam hal Tauhid, perbezaannya dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah. Sebab macam saya katakan tadi kan, bila kita ataupun sebahagian ustaz-ustaz di Malaysia ni tak nak rujuk kepada akidah Imam Asy-Syafi'i, apakah mungkin akidah beliau bermasalah? Apakah beliau ini memiliki akidah yang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, dan macam-macam lagi aliran zaman tu kan. Sebenarnya tidak. Beliau masih lagi berada di atas akidah salafus saleh. Okey. Jadi dalam bab tauhid ini, dalam bab keimanan ni dibincangkan tentang kubur, tentang bersumpah selain Allah, tentang tatayur. Tatayur ni good luck ataupun bad luck. Di kalangan kita masih ada lagi yang percaya good luck number lah, good luck inilah kan. Okey, dalam masalah syafaat, dalam masalah ruqyah. Kemudian juga dalam masalah tentang bagaimanakah manhaj salaf menetapkan kewujudan Allah. Okay. Jadi ini semua topik-topik dalam hal akidah lah sebenarnya. Buku ni, kalau yang ini saya kata ringan, mudah, sampai baca tak puas. Yang ini pula mendalam. Mungkin baca tu slow sikit, tapi bila baca dapat memberi kepuasan ilmu. Okey? Dapat memberi kepuasan ilmu. Kemudian masuk dalam tauhid asma wa sifat. Okey? Tentang bagaimana manhaj salaf menetapkan sifat-sifat Allah dan bagaimana pula akidah Imam Asy-Syafi'i, manhaj Imam Syafi'i dalam perkara tersebut. Okey? Kemudian masuk pula dalam topik-topik lain berkaitan akidah seperti beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat, dan juga kepada qada dan qadar ya. Jadi ini perkara-perkara akidah yang kita nak tahu apakah akidah ataupun manhaj Imam Asy-Syafi'i tentangnya ya. Jadi ada semua ni. Ini kan berkaitan dengan rukun iman jugalah. Kan, qada dan qadar, hari akhirat, beriman kepada para nabi, kepada sifat-sifat Allah, tentang kewujudan Allah. Perbezaan antara manhaj salaf, mutakallimin dan Imam Asy-Syafi'i tentang kewujudan Allah. Kan? Banyak. Okay? Kemudiannya, bab yang akhir ni yang menarik ialah
berlepas dirinya Imam Asy-Syafi'i daripada apa-apa yang dinisbahkan oleh orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf dan sikapnya terhadap golongan-golongan itu. Berarti Imam Asy-Syafi'i ni, beliau bukan sahaja memiliki akidah salafus soleh, tetapi beliau juga memiliki manhaj berlepas diri ataupun menyelisihi daripada akidah-akidah yang menyelisihi akidah salafus soleh. Ya. Okey, jadi ini secara ringkas beberapa poin penting daripada intisari kandungannya. Jadi buku ini, sebelum ini saya memang syorkan buku ini, tapi macam saya katakan agak ringkas. Saya sendiri baca tak puas. Okey, jadi buku ini lebih tebal, lebih memberi kepuasan ilmu. Okey, jadi ayuh sama-sama kita mempelajari dan mengkaji akidah Imam Asy-Syafi'i. Kita jangan jadi seperti mana sebahagian ustaz-ustaz di sini yang hanya mendakwa diri mereka ini mengikuti fiqh Syafi'i, tapi akidah Imam Syafi'i tak ikut sebab kononnya tak ada kitab. Kita lebih baik daripada mereka, kita belajar tentang akidah Imam Asy-Syafi'i dan juga mengikutinya kerana akidah Imam Asy-Syafi'i selari dengan akidah salafus soleh, selari dengan akidah para sahabat Nabi SAW dan juga selari dengan akidah Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka saya mengatakan demikian, bukanlah saya pula mengkritik akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita mengkaji buku ini juga mewakili pandangan terakhir, pegangan terakhir Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sebab dalam kehidupannya beliau memiliki beberapa fasa. Alhamdulillah, beliau sentiasa mencari ilmu, lalu akhirnya beliau juga kembali kepada akidah salafus soleh, dan ini adalah bukunya. Kita Al-Binah ada terjemahan ke? Kalau yang tak boleh baca Arab, boleh juga baca yang terjemahan kalau yang ada. Dan akidah beliau juga yang terakhir selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah salafus soleh, generasi salafus soleh, ya. Dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin ni pula, beliau membandingkan akidah salafus soleh itu dengan akidah-akidah yang lain, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Ayuh tuan-tuan puan-puan, kita memandaikan diri sendiri. Jangan sahaja kita bergantung pada ustaz-ustaz itu yang hanya mendakwa, tetapi bila kita semak dakwaan mereka tu macam betul ke akidah Imam Abu Hasan Asy'ari? Kitab apa yang kamu ajar berkaitan akidah Abu Hasan Asy'ari? Betul ke fiqh dalam fiqh mazhab Syafi'i? Kitab Al-ni ada diajar tak? Kan? Baik di peringkat Masjid Surau, baik di peringkat universiti. Kemudian tasawuf. Tasawuf Imam Al-Ghazali, kan? Imam Asy-Syafi'i ni hatinya kotor ke sampai tak ada tasawuf? Hatinya bermasalah ke? Kan sampai tak ada. Dulu disebut dulu disebut tasawuf Imam Al-Ghazali. Sekarang ada sebahagian pula tukar tasawuf Imam Al-Junaid. So apa jadi dengan Imam Al-Ghazali ni? Okey, okay? Saya bertanya ni bukan untuk mengkritik Imam Al-Ghazali, bukan untuk mengkritik Imam Al-Junaid, bukan untuk mengkritik Abu Hasan Asy'ari, tetapi untuk mengkritik ustaz-ustaz yang pandai sebut nama je, tetapi mereka sendiri tak buka pun kitab-kitab tu, tak pun mengajar kitab-kitab itu. Okey, jadi kritikan saya ditujukan kepada ustaz-ustaz tersebut, bukan kepada imam-imam yang besar ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita miliki buku ini, ayuh kita menelaahnya, mengkajinya, dan ayuh kita juga mengenali akidah Imam Asy-Syafi'i yang selari dengan akidah generasi salafus soleh. Demikianlah ulasan buku sebenarnya. Panjang pula cerita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.